kita ni masih duduk di kitab mulah haji paksu. Bab i'tiqad pegangan kita ni nak lepas daripada tuntutan agama, kena ngaji bab i'tiqad. Bab i'tiqad ni sebagaimana yang saya dah royak banyak-banyak kali dah, ramai-ramai di tempat kita ni duk pergi bab i'tiqad ni, siapa yang tak mengaji, tak tutup langsung ilmu i'tiqad pegangan nak kena Allah, maka dia tak lepas taklid. Walaupun dia ada di sana tu kaum ataupun pandangan-pandangan yang mengatakan bahawa kita ni harus kita taklid turut orang lain, orang-orang tak tutup ilmu agama, orang-orang yang tak mengaji ilmu akidah, tak kenal Tuhan, tak kenal diri dia sendiri, dia tak kenal Tuhan, maka dia tak lepas taklid. Apabila tak lepas taklid, berdosa lah dia. Berdosa. Kita ni tak seduk dalam dosa, nak hidup dalam pahala semua. Sebab tu kita kena mari mengaji. Lepas tu dalam mengaji kita ni, kita perlu ingat dah semua ni lah. Dalam sejid ni ataupun duduk di luar sana ni, dalam kita mengaji, banyak mana hak kita mengaji, wajib kita kena amal. Kita mengaji boleh banyak, kena amal banyak. Mengaji sikit, amal sikit. Kalau tak amal, sopo dengan saya duk royak lepas dah, ilmu kita tak buah. Tak buah, tak tubik bunga, tak tubik buah, nak makan tak leh. Maka di hari esok kita rugi. Sebab tu kita kena pocok molek dalam ngaji kita ni. Tak kira lah ngaji mana pun. Di sejak kita ni duk ngajar 2 kali seminggu, basuh sekali, tu emailnya sekali 2 kali. Kita pakat mari dengar. Dengar, tadah telinga, we dengar. Kalau rasa nak mengatuk sikit-sikit pun, kain dulu, dulu. Kerana tak berjumpa malam ni, kena jumpa malam minggu depan pula. Lainlah kalau duk mari waktu pagi-pagi semaya subuh. Subuh pagi-pagi itu kita ada semua kuliah subuh, baca Quran, tafsir, panak-panak. Sekadar 10 minit sebelum pada kita nak jejaklah kaki kita, nak jakoh kaki kita wiluah pergi cari rezeki Allah yang bertaburan di atas muka bumi ni. Kita mari dengar kalam Allah pagi-pagi. Hak tu kita dah buat nak pagi. Terus kita kena mari dah, nak galak suruh pakat mari mengaji. Kita boleh molek batu. Mengaji ni kena niat atas nak amal. Kalau mengaji saja tak say amal, makna kita mengaji turut nafsu. Nafsu yang ditarik oleh syaitan. Kosi nafsu lagu ni syaitan kena ngaji nak itu awal nafsu amarah yang ada pada kita. Mari mengaji nak orang kata pandai, nak orang kata rajin, tapi tak ada niat mengaji, nak wirti, nak amal, lepas tu nak sebawi kat orang pula. Maka kalau mengikut Imam Ghazali, dia kata kita rugi. Dia lah Quran tu ayat dalam surah Al-Kahfi, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Tuhan kata, wahai Muhammad, royaklah kepada puak tu, aku nak royak ke puak-puakmu orang yang rugi. Orang yang rugi amalan dia, rugi amalan. Orang lagu mana? Allazina dhalla, apa ni? Allazina dhalla, ya tak ingat. Surah Al-Kahfi adalah Tuhan ayat tu.
alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yuhsinuna wa hum yahsabuna. Wallahu alam, tak ingat ayat, lama tak baca. Jadi dalam ayat tu Tuhan kata suruh Nabi kita ni royak kepada orang manusia semua, aku nak royak satu amalan yang rugi. Tapi demo tu duk perasai kata labo yuhsinuna yuhsabuna yuhsinuna sun'a, gitulah ujung ayat, tak ingat. Orang-orang yang di atas dunia ni dia ada buat karuk maruk mengaji pula tak ada ikhlas, padahal dia kata perbuatan hak dia buat tu baik, perbuatan hak dia buat tu disetujui oleh Allah. Padahal Tuhan tak ada kira hak dia buat. Boleh wipuah nafsu syaitan saja. Wipuah nafsu syaitan kata yalah dah mengaji lagu ni, mengaji saja tak amal hak ni aku nak ni. Sebab tu syaitan ni selalu duk gelak kita, duk gelak manusia tak sewi ingat kepada satu hadis Nabi, hak Nabi royak kata lagu mana? Nabi royak kata man izdada ilman walam yazdal huda illa bu'da, atau kama qala Rasulullah. Siapa-siapa yang bertambah ilmu tapi dia tak tambah hidayah, tak bertambah hidayah, melainkan orang ni adalah orang yang paling jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni nak peringat ni sebagai mukadimah kita duk mari ngaji ni dah. Ngaji mana pun tak kira lah, kena cocok betul molek niat kita. Kita mengaji tapi tak wi faedah kepada diri kita, bahkan wi jauh daripada Allah, nak tunjuk riak, nak tunjuk kata kita rajin. Itu rugi kita. Rugi kita. Asyaddan nas azaban yaumal qiyamah. Nabi kata orang yang paling kena seksa berat di hari akhirat esok, alimun la yanfa'uhu bihillah. Seorang yang alim, orang yang mengaji, yang reti tapi tak ada boleh beri manfaat. Ilmu dia tak boleh beri manfaat dia. Orang ni orang yang kena azab di hari akhirat esok. Jadi kita hendak mengaji dah ni, kena amal sikit pun kena amal cara sikit. Ni sebagai sedutan peringat kita lah, sama ada jatuh, sama ada betina, hok dalam link, hok luar sana, hok duk dengar tu. Mengaji wajib kita kena mengaji. Dan kita royak dah kata mengaji ni adalah satu fardu. Jatuh betina kena mengaji, selagi mana kita duduk dalam majlis mengaji, malaikat pun minta ampun kita, dan juga benatai-benatai pun minta ampun juga kita. Tapi kalau kita mengaji, tak boleh beri hidayat kita, tak boleh beri nampak jalan cerah, bahkan beri jalan gelap, maka kita akan terima azab Allah di hari akhirat lebih daripada orang lain lagi. Demo tak buat kerana demo jahil, tapi kita tak buat kerana kita pandai. Jalan Isra' Mi'raj kita nak baca Isra' Mi'raj dia. Dalam Isra' Mi'raj tu masa Nabi Isra' Nabi tengok seorang lelaki dah ambil gunting, dah kerak lidah dia, kerak lidah. Tubuh kerak. Nabi tanya Jibril, siapa dia ni Jibril? Ingat Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj kita nak baca. Siapa dia ni Jibril? Jibril kata ninglah orang yang duk mengajar orang lain, suruh buat baik, sedangkan dia tu tak buat. Dia larang takwil orang buat jahat, tapi dia buat sendiri. Tu ialah dah ilmu yang tidak memberi manfaat kepada diri dia dan kepada orang lain. Ni kita kena beringat molek. Tanewi kejap molek, betul molek. Lepas kita royaklah kepada anak cucu kita, hak kita hajar pergi sekolah tu. Ngaji jangan buat lapik punggung saja. Mengaji kena amal. Kalau di sekolah tu royak kata pergi sekolah kena semaya 5 waktu sejik, hang kena mari sejik lah. Kalau di sekolah tu royak kata mari mengaji dah kena patuh pada dua ibu bapa, hang kena patuh, kena taat. Kena royak anak cucu kita. Di hari ni hang ngaji ni, kita duk pasal anak kita, cucu kita yang pergi sekolah, suruh dia ke sekolah bulat-bulat bak ngaji.
Bukan kita tak ambil padu. Sebab kita kena ambil padu. Anak cucu kita kena ambil padu. Siapa jadi anak, siapa jadi cucu, dengan baik hak ni 100% ni. Apa kita hak jadi ayah, hak kita hak jadi mak, hak kita jadi mak, hak kita jadi kekwa ni, kena ingat juga. Kita lepas demo pergi ajar anak kita, bukan artinya kita lepas tanggungjawab. Demo nak ajar banyak mana yang anak orang lain. Ajar lepas ke dalam sekolah tu, ya kelik rumah kita kalau kena cabang telinga kita lah, kena pulah kita lah, kena heret. Buat lagu mana we duduk supaya dengan kita. Kerana kita mengaji nak beramal. Kalau mengaji tak saya beramal, tak apa. Tapi nantilah di hari akhirat. Nabi rakyat dah tadi, asyaddan nasa azaba. Orang yang paling nak seksa berat sekali hari akhirat esok. Kita ingat molek. Ingat molek. Dan juga kita kena cara molek orang yang di bawah jaga kita. Kerana dengan mengaji, pakak-pakak cebai, pakak-pakak padu, masyarakat dalam kampung kita baru nampak amai. Masyarakat dalam kampung baru nampak amai dia. Ibu bapa taruh anak dia, hatta anak sekolah pergi pagi-pagi kelik mari cebai juga. Bibik tak seri jadi lari supaya kita sebagai ayah ni, supaya kita sebagai ibu ni duk buat. Kita semaya, turut waktu, anak kita, cucu kita nyogi tak nak kelik lagi. Kata pergi main bola tak klik lagi, kata pergi rumah sains tak klik lagi, kita gitu tunggu, maka hak tu rugi kita. Rugi belaka tu rugi. Ni sebagai sudut telah mukaddimah supaya sama-sama kita peringat, sama-sama kita, aku peringat kamu peringat aku. Manakala amal saya ni sebagai tikmeh royak, kerana amil dan tak ambil dalam kampung, turut agama tak turut agama dalam kampung ni, duduk di atas kepala tanggungjawab kita semua. Tak imej royak. Royak saja royak tu ya. Kata kita hari ni kena mula hak besai dah. Pakak-pakak padu, pakak-pakak cara belaka, insya-Allah masyarakat kita akan jadi tenang, amai, tak kucak kaki. Hak dak ada belai jadi, hak jadi satu hari yang lisuh. Satu hari yang lisu dia raih sendiri. Hak tak ada hari ni cuma hak tak ada untuk jadi sambung. Tak jadi sambung sepuluh apa tak ambo. Bi putus-putus. Hak dia ni mari hak molek saja. Hak molek ni mari hak molek. Sebab tu dah apa ni presiden Turki, hak lah ni, presiden lah ni Erdogan. Presiden Turki ni dia terkenal kata orang dia ni adalah orang yang minat ke agama, nak mengikut agama Islam. Lalu ni adalah Turki ni negeri yang paling hebat. Segala negara Islam yang ada ni Turki yang paling hebat. Gapo tak ada, ia ada belaka. Nak naik ke langit pun boleh. Nak royak. Lepas tu sampai tu di negeri dia lah ni pun maksiat pun kuat. Dia Islam kuat. Islam kuat, maksiat pun kuat. Ada orang jual betina, jual tubuh, ada orang minum arak, ada bar, segala-gala ada belaka. Lah ni, nak royak lah ni. Orang tanya dia buat apa menjadi presiden ni, mung tak hapus habis hak tu, tak serupa dengan negeri-negeri Islam hak lain. Negeri-negeri Islam lain kalau dah orang meretah tu naik orang hak berjiwa Islam, dia perapuh habis hak ni. Mana ada bar jual arak katuk. Sini katuk. Jawab Erdogan kata lagu mana? Presiden yang lalu. Aku tak katuk gitu. Kalau hak ni dia akan katuk dengan sendiri dia. Kalaulah kita ni cabang molek orang J hak baru ni kita asuh Islam jadi kemah, insya-Allah orang hak baru ni dia tak akan lagi sambung dah perkara tu. Kita nak situ lah hari ni. Ada dah lagi biargilah. Biar pergi. Dia sesak dah situ. Kita boleh heret, kita boleh paling, tapi kalau tak paling dah beladak situ cuma nak sekat hak baru ni tak sebi lekat nak buat lagu mana. Situ hak kita nak di hari ni, maka dengan melalui ilmu pengetahuan masing-masing sedar, lepas tu pakak-pakak mari pakak, insya-Allah dia tak ada sambung. Tapi nak jadi lagi tak ada arah lah, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita ni buat mengikut tanggungjawab yang apa kita dibebankan oleh agama. Itu sebagai mukaddimah. Sebenarnya nak baca ni tak nak baca lagi kita.
kitab yang dikarya oleh Mullah Haji Pak Suni bab akidah ni. Kita baca pada minggu lepas satu sifat, iaitu sifat salbiyah, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Bersalah Allah Ta'ala itu, kalau kecek kata bersalah itu ayah kecek dah. Mula-mula kecek kata Tuhan tu tak serupa dengan benda baru. Tu mudah kecek mula bersalah tak bersalah. Tuhan tak serupa dengan benda yang baru. Sama ada tak serupa di dalam zat, ataupun tak serupa pada sifat, dan tak serupa pada perbuatan. Tak serupa belaka. Kita baca mari dah tu. Tak serupa pada perbuatan. Dia nak buat apa-apa, dia tak ada kena guna alat Tuhan. Kita nak buat rumah kena guna kapak, kena guna bajak, kena guna kayu. Dia Tuhan tak, Tuhan nak buat langit jadi. Kun fayakun jadi. Itu Allah Subhanahu Wa Taala tak serupa dalam perbuatan. Malah ni kita nak baca dalil. Kata Tuhan tak serupa tu dalil mana? Apa dalil bersalah Tuhan pada zat? Zat Tuhan tak serupa dengan kita, mana dalil? Tengok. Dia tanya, pas dia jawab. Dalilnya begini, iaitu jikalau zat Tuhan kita itu berjiring, berjiring mana bertokor dia, berjiring bertokor, berjising, ada tubuh badan, boleh jamuh. Nascaya adalah zat Tuhan kita itu baharu. Kalau ada berjising boleh bertokor, boleh jamuh tu tak lain tak bukan benda tu benda baru. Kata benda baru cerak, kerana tiap-tiap jiring jising itu, kerana perkara semua hak ada tubuh badan boleh jamuh, boleh setuh bertokor tu melazimkan arak. Mesti ada arak, mesti ada bucu, mesti ada panjang, mesti ada pandak, mesti ada tinggi, mesti ada rendah. Hak arak hak kita tak baca waidah tu. Kalau benda baru ya ada belaka. Dan tiap-tiap yang melazimkan arak itu mesti baru. Setiap benda hak arak, arak ni kita royak dah kita. Arak ni tiap hak ada bucu bersegi bersumur bulat ke apa tu semua tu mesti baru. Tuhan tak. Kita buat Tuhan tak ada situ. Kerana arak itu perkara yang baru. Arak-arak saja tu. Tu bulat tu baru, bulat. Kepek tu baru juga. Serong tu pun baru. Bucu pun baru juga. Lagu mana? Tuhan tak serupa belaka tu. Kalau kata jadi ada tepi tu baru, ada atas baru. Benda baru tak ada. Ia nak kita tu boleh napi, boleh tolak dalam pegangan kita benda hak baru semua jenis ada lagu tu, buat sepak tepi perhabis. Jangan duk boboh. Tu. Kerana arak itu perkara yang baru. Apabila yang baru datang bertakat pada jiring, maka dia bertakat pada benda lain. Benda baru semua. Gambar cak merah. Merah, cak merah berwarna merah. Kalau dia tak takut dengan benda lain, dia tak nampak merah. Tapi dia geduk di benda lain tu nampak merah. Bodok di kain kita nampak merah darah. Kerana dia baru. Tak di tiang nampak merah tiang. Cak hijau duduk di daun jadi hijau. Itu maknanya benda baru belaka tu takat pada jiring adalah baru. Dan menupai pada bertempat seperti putih, hitam dan lain-lainnya. Semua tu orang panggil benda yang tak boleh jadinya ada pada zat Allah Ta'ala. Hitam putih semua tak ada belaka. Malah ni kita putus ni dalil, dia panggil dalil akli ya ni. Dalil akal nak kenal Tuhan ni lagu ni. Takut dia mau mari tojah kita Tuhan ni kelabu ini apa? Ada. Kelabu tak ada, kerana kelabu tu benda baru. Kelabu tu bila yang mari duduk sini ada kelabu. Itu putih. Putih ni duduk sini, jadi putih ketan. Kerana putih tu baru. Tuhan tak ada. Tu dalil akli, dalil akal ni. Walaupun dalil nakli itu kita baca waidah laisa kamislihi syai'. Tuhan tak serupa dengan sesuatu.
Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Allahus samad. Itu dalil mana? Dalil nakli. Dia panggil dalil yang berdasar dengan Al-Quran. Dalil nakli. Kalau akli itu berdasar kepada akal. Akal secara ni boleh royak ni. Akal kita, akal manusia boleh royak banyak ni. Tuhan ni tak berjiring, tak bergising. Kalau berjiring, bergising maknanya dia baru. Setiap benda yang baru tak ada di susah. Tak ada di sisi Tuhan. Itu dia. Yang kedua, hak tu dalil akal pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dalil bersalahan pada sifat pula? Hak kata Tuhan tak serupa pada sifat ni betul mana? Pak tak serupa. Dalilnya begini. Mula juga suratan. Begini dalil dia. Kalau yang mengajar ni royak gini dah kali ni. Dalilnya begini. Iaitu jikalau adalah sifat Tuhan kita itu arak, tu baik pula dah arak pula dah. Arak pula dah. Tadilah arak. Benda-benda hak baru-baru semua tu. Tinggi rendah putih hitam ataupun bocor situ, panjang sini. Itu arak tu. Nasaya jadilah zat Tuhan kita itu berjiring jising. Kalulah Tuhan itu sifat dia pasang arak gitu, nasaya Tuhan itu berjiring jising. Nak lari tak boleh. Tu nak lari tak boleh. Sifat Tuhan kalau lagu tu jalan dah makhluk lagu tu. Bukan Tuhan. Kerana arak jikalau zat Tuhan kita itu berjiring, nascaya barulah ia. Kalau berjiring jising Tuhan ni baru. Sedangkan kita kata Tuhan ni sedia kala baqa, bukan baru dak. Ada dia tu tak ada awal. Ada kita ada awal. Tu. Ada kita awal, ada awal. Ada rumah ada rumah ada awal kerana kita buat. Tapi ada Tuhan tak ada awal. Kita habis dia tak ada lagi. Itu mana baqa kita mengaji dah. Itu mana baqa. Kalau Tuhan berjising nah saya barulah ia. Dia baru ke tak kekal. Dan jikalau baru ia nah saya mustahil. Tak boleh jadi Tuhan ni nak baru. Kerana telah sabit kidam Tuhan kita dengan dalil yang telah lalu. Sedia kala Tuhan. Tu kidam Tuhan tu sedia kala. Mana nak jadi benda baru tak boleh, mustahil sama sekali. Benda baru Tuhan ni ada baru tak ada. Kecek jadi panjang. Kecek jadi panjang, horai jadi panjang. Masalah sifat, masalah zat tak serupa dengan manusia. Nak royaknya iti kesimpulan dalam ni Tuhan tak serupa dengan makhluk dia. Iti dek situ iti. Iti lah. Iti. Makai apa? Tepung buku ada iti. Iti ada dalam iti tu. Iti dek situ. Iti Tuhan tak serupa dengan apa-apa. Tengok dalil lagi. Dalil bersalah Tuhan pada perbuatan. Dalilnya begini. Apa dalil bersalah Tuhan pada af'al? Pada af'al. Ni salah sikit dia tarik sini salah af'al, tulis tak kena. Perbuatan. Dalilnya begini kata Haji Boksu, kata Tuhan tu tak serupa dengan kita, dengan makhluk dalam perbuatan dia. Iaitu jikalau perbuatan Tuhan kita itu berhajat kepada madah. Madah ni mana benda, madah ni mana Allah. Kalau nak buat apa-apa nak kepada Allah, maka sebelum ada madah itu lemah ia. Maknanya lemah nak kepada Allah tu lemah dia ni. Nak tebal pakai kayu, nak pakai kapok. Kalau tak ada kapok, sebel. Kalau tak ada sebel tu mana lemah. Tak boleh buat. Kalau tak lemah ke, aku nak tebal pakai kayu, sebalik pakai kayu, balik selalu. Itu mana tak lemah, ni lemah nak tebal tak boleh. Kerana tak ada kapok. Kalau tak ada gaji, yang lemah tu. Sebelum ada alat mana yang lemah. Tu. Sebelum ada madah itu lemah ia daripada membuat apa-apa.
Dan berhajat ia kepada orang lain. Apabila lemah ni tentu dah nak pada benda lain, orang lain mari tolong. Tak kira lah kita ni nak buat dangan, nak buat rumah, kita tak boleh buat diri. So dia mau buat, menunjuk kata kita lemah. Pak kalau Tuhan ni lagu tu tak boleh jadilah. Tuhan kalau lagu tu tak boleh jadi. Dan berhajat ia kepada orang lain yang membuat madah itu. Mana perlu pada orang lain mari buat alat tu dulu baru boleh. Aku lemah nak buat kapak, mu buat kapak aku nak tebal kayu, aku nak kerak kayu. Ni dia mulai buat dulu. Pas benda lagu tu tak boleh jadi nak ada di Tuhan, mustahil sama sekali. Dan yang demikian itu membawa kepada lemah hendak membuat alam ini. Kalau perlu pada alat kau nak buat alam ni lagu mana? Alam ni besar. Kesemuanya tak boleh jadi, kata je buat surah kata. Lemah nak buat Tuhan ni tak boleh. Nak buat alam ni tak boleh. Kerana ia lemah. Jikalau begitu, mestilah Tuhan kita itu bersalah pada 3 perkara itu. Simpul yang mudah-mudah ya. Tuhan tu dengan kita tak serupa. 3 perkara. Sama ada pada zat, sama ada pada sifat, sama ada pada perbuatan. Tak serupa dengan kita langsung. Bukan tak serupa sikit-sikit, tak langsung. Tak jumpa titik, jumpa sekebuk kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jikalau sabit bersalah hanya bagi segala yang baru, kalau tu tak dah yakin, dah sabit, dah jelas molek dah kata dia ni tak serupa dengan benda yang baru, nasaya mustahil lawannya. Mustahil lawan dengan hak kata Tuhan ni serupa dengan makhluk, mustahil sama sekali. Tuhan tak sama bagi segala yang baru. Tuhan ni menyalahi dengan yang dengan yang baru, sama ada pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Jadi masalah dalam ngaji sifat 20 ni dia panggil bahasa lagi dalam ayat mutasyabih. Masuk dalam ayat mutasyabih lalu dah. Orang duk kecek masalah ayat mutasyabih ni, ayat mutasyabihat. Ya, ayat Quran ni ada 2. Ayat Quran ni ayat mutasyabihat dengan ayat muhkamat. Ayat mutasyabihat ni ayat yang ayat yang tak jelas. Hak maksud hak yang nak. Tak jelas. Yang nak ke mana perlu kepada pembahasan. Kita ada sini, kita nak baca jadi panjang berdoa. Masa pun lama dah. Baca ayat mutasyabihah. Ayat mutasyabihah ni ia ada ayat muhkamah. Di dalam buku ni, buku hak Baballah, Dr. Allah hak mari mengajar itu, dia ada tulis buku ni ayat muhkamah dengan ayat mutasyabihah. Cuba kita takrif makna mutasyabihah, makna muhkamah ni, iaitu dia kata ayat muhkamah ni muhkam ialah yang yakin putus, maknanya tidak ihtimal. Makna lagu mana lagu tu tak ada boleh nak pusing belik alih dekat lain. Malaikat satu makna yang nyata lagi sorah, lagi sorah mula jelas. Itu orang panggil ayat muhkamat. Seperti Tuhan kata laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu ayat muhkamat ni. Adapun ayat mutasyabihat iaitu tiap-tiap nah yang tertarik padanya berapa ihtimal. Ada apa nama ni? Ada jalan boleh nak faham kau lain lagi. Makna dia tadi. Ada beberapa ihtimal mengenai makna yang dikehendaki. Maknanya makna hok yang kecek tu boleh jadi nak mana ni, boleh jadi nak mana ni. Tu maknanya ada banyak cara lagi. Ada banyak jalan. Serta memberi waham dengan zahirnya oleh makna-makna yang ada. Jadi dengar sekaligus tu wakwi orang tu ada kuasa sama. Seperti kita kata gambar dia bak Tuhan doa taharrah
Tuhan ni ada mata, ataupun Tuhan ni ada tangan. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, Tuhan kata. Dan dengan demikian bersabarlah wahai Muhammad menerima hukum Tuhanmu, iaitu memberikan tempoh kepada mereka, kerana sungguh engkau telah selamat di mata-mata kami, mata-mata kami, mata-mata Tuhan. Tu ayat mutasyabihah belaka tu. Tak kena panjang dah ni. Kita nak baca hal lain pula sikit lagi. Kita sama solat. InsyaAllah pada minggu depan ni kita nak baca ni. Mutasyabihah dengan muhkamat. Biasa dengar, geti, faham sikit-sikit apa dah, tak faham banyak pun. Tak jadi semabur takutnya, jadi semabur Tuhan tak tunggak apa ni, tangan Tuhan, kaki Tuhan, mata Tuhan. Takut jadi semabur. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ni bab semaya kita ni, kita baca pah mana lah ni. Pah mana lah ni. Ingat dah weh, pah mana dah weh. Bab apa ni? Sebah dia. Sebah dengan sebah. Sebah dengan wasabah. Bila dengan tangan ke bila dengan wasabah. Boleh tak nak bila dengan wasabah. Wasabah baca bidah ni. Wa kana li Abi Hurairah radhiyallahu anhu khaytun fihi 1000 uqdah fala yanamu hatta yusabbih bihi. Hatta yusabbiha bihi. Rawahu Abu Nu'aim fil Hilyah. Ini satu hadis bab tasbih ni. Kerana sebagaimana yang kita royak pada minggu lepas kata, ada setengah orang royak kata hukum sebah dengan wasabah adalah bid'ah. Hukum sebah dengan wasabah. Bila wasabah ni, subhanallah, alhamdulillah ni, bila ni bid'ah. Kata setengah orangnya makruh. Maka tu kitab hak kita baca ni, dia pun royak kata guna wasabah ni tak makruh, tak ada jadi bid'ah. Tu kerana ni amalan yang lepas-lepas maya buat. Jadi hak kita baca mari dah, hak akhir sekalinya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tu. Jadi bagi Abi Hurairah radhiyallahu anhu ni, dia ada satu seurat benih. Benih tu dia sipu benih dia tu 1000 butir. Benih saya sipu jadi butir-butir. 1000 uqdah. Ada 1000 butir. Abu Hurairah orang duduk dengan Nabi sama ni. Dia ambil benih tu, tali lah, kita kata tali lah, jerak mudah-mudah. Jerak sipu jadi butir. Halo. Mudah nak bila. Patu dek bila hatu, dia tak tidur kata fala yanamu hatta yusabbiha bihi. Tak tidur sehinggalah dia tu dek bila wasabah tu duk baca tasbih. Ni menunjuk kata bukan tak leh nak ambil wasabah ni mari dek bila kita ketika kita nak berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu kita baca dah tu. Tu mari bab lain malam ni. Malam ni bab qiraatul Fatihati ba'da du'ai sunnatun masyru'atun. Baca Al-Fatihah lepas pada berdoa, sunat yang disyaratkan. Baca Fatihah lepas pada berdoa. Bagi kita ni baca berdoa sudah, kita baca Fatihah ni. Tapi dia kata baca doa kita ni doa 2 kali. Sebenarnya bukan 2 kali. Kita pergi seli tengah. Doa kita seli tengah. Lepas tu kita sapuh muka. Lepas tu semula pula sambung. Seli tengah Fatihah. Kata ulama dalam ulama-ulama Saudi, ya hukum bid'ah. Ulama-ulama di negara Saudi ya,
sama ada Syekh Ibn bin Baz ataupun Usaimai, ulama-ulama besar-besar di Saudi, baca Fatihah lepas berdoa tu adalah bid'ah, Nabi tak buat. Supaya dengan sapu muka tu, supaya dengan sapu muka, tak tangan tak kepala sapu muka, bid'ah, supaya tu dah. Tapi tuan kita ni dia berpihak kepada hak kita mengikut mazhab Syafi'i, kan dia tu mazhab Syafi'i. Dia tu mazhab Syafi'i. Dan perlu kita ingat dalam mazhab Syafi'i ni bukan kata semua kata lagu tu baik tu belaka. Dalam mazhab Syafi'i sendiri pula dia ada selisih belaga ataupun tak seluruh di antara mazhab. Mazhab apa weh? Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Tapi dalam masalah ni aku nampak lagu ni. Dalam masalah ni aku nampak lagu ni. Kita kata contoh mudah-mudahnya bab niat bab semaya, niat dalam semaya. Niat dalam semaya dalam mazhab kita Syafi'i kalau turut nak turut royak khilaf di kalangan ulama-ulama yang ada ni, ramai ulama mazhab Syafi'i yang kata niat dalam semaya ni tak mesti muqaranah, tak mesti kena kata ambil dia Allah dan kata apa bab tu kita kena buh makna buh niat celah tu, tak mesti lagu tu. Ramai juga mazhab dalam ulama dalam mazhab Imam Syafi'i kata lagu tu sama-sama Syafi'i tak seluruh, tapi hak muktabah, hak duk gunanya mengikut Imam Syafi'i sendiri. Dia kata kita kena niat ketika kita takbir. Hak tu lepas tu ada khilaf lah, ada khilaf panggil bahasa dia ambil daripada awal hingga sub. Kita tak ada nak di masalah khilaf-khilaf banyak tu. Lebih-lebih lagi khilaf di dalam mazhab kita sendiri. Dia di antara Imam Nawawi, Ramli misalnya. Kita tak ada nak. Kita nak hak mana, hak hak muktabar, kita turut hak tu. Adapun baca Fatihah lepas pada doa ni, hak dia kata bid'ah. Bid'ah lalu dah hak kata saya bid'ah. Kalau dia takut kita terkejut ya. Aku orang hak mari dia tak kena kita duk baca Fatihah lepas ada doa ni. Takut mari dia tegah kita mung baca Fatihah, Nabi tak buat. Mung Nabi mana buat? Nabi lepas pada berdoa dia tak ada baca Fatihah, mau mana buat? Terkejutlah kita. Jangan dia gaduh terkejut. Kita baca dah, dengar dah. Ada juga kata boleh, bukan kata tak boleh belaka, ada juga kata boleh ni. Ni hak boleh ni kata lagu ni. Dia kata qiraatul Fatihati ba'da du'a sunnatun masyru'atun. Baca Fatihah lepas pada berdoa sunnat yang disyaratkan. Bukan haram, bukan makruh, bukan bid'ah. Dak ada bid'ah. Jangan ada bid'ah belaka. Semua perbuatan tu bid'ah. Lagi mana yang tak dibuat oleh Nabi, bid'ah belaka. Tapi kalau tanya pergi tekan lagi mari, atau kepik juga ni bid'ah. Tak boleh naik motor, tak boleh naik kereta, tak boleh guna jamai sungguhlah. Tu bid'ah belaka, Nabi tak ada. Kullu bid'atin dalalah, tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Kullu. Nabi kata, tiap-tiap bid'ah itu sesat. Kalau gitu pun tak boleh naik kereta. Naik kereta tak apa. Dia jawab, naik kereta tak apa. Kenapa? Kerana itu urusan dunia. Dunia lagu mana dah Nabi mau ambil hadis Nabi, hak Nabi kata guna dengan lafaz kullu tu makna semua. Tak ada istisna kata ini urusan dunia, ini urusan bukan dunia. Tak. Kullu bid'atin dalalah. Tu tekan lagi sikit lagi, terkepit jugalah. Sebab tu perlu kita faham molek ni bab ni supaya tak jadi semabuk. Tengok satu hadis, kita nak baca satu hadis dalam bab ni. Qala rahimahullah wa min as-sunnati an yahtima ad-da'i du'aahu bis-salati 'ala an-nabi summa bi qira'ati suratil Fatihah. Setengah daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa seseorang yang berdoa itu hendaklah dia tutup doa dia tu dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita dah berdoa lagi tu kan.
Tu hujung kita doa mula di doa kita tu kita selawat dah. Dah bukan akak langit pah minta selalu, boleh minta selalu pun Tuhan tak murih, tapi adab dia tu lagu tu adab dengan Tuhan. Nabi hajarnya kena ada adab, minta dengan Tuhan ni kena puji Tuhan dulu. Sebagaimana hadis yang kita baca pada minggu lepas, orang itu nak berdoa tu minta sikit ya, tapi yang puji Tuhan lama doa, puji Tuhan banyak. Hingga siapa baris-baris dia tulis situ, paling mula baris puji Tuhan saja. Bahawa sudah berdoa, Nabi hadiah dia emas toko. Tu tengok. Gana mu sejak aku ya Rasulullah emas. Mu apa aku? Mu tahu dak atau ku ikut mu ni apa? Kerana mu ya aku ni kerana mu nak hubung silaturahim dengan aku. Dak, Nabi kata dak, aku ni kerana mu puji Tuhan molek sangat-sangat. Tu puji Tuhan. Sebab tu kita kena puji Tuhan, lepas tu kita minta doa. Belum pada nak minta selawat ke Nabi. Lepas tu sudah berdoa pula, tutup dengan selawat ke Nabi. Itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu orang-orang yang berdoa, katuk doa dia dengan selawat ke atas Nabi. Lepas tu kemudian biqiraati suratil Fatihah. Kemudian dia baca surah Fatihah. Surah Al-Fatihah. Kenapa? Sunat. Dia kata sunat. Kita boleh berdarah dah hari ni, boleh cenuk lah kita kata. Aku boleh cenuk dah. Cenuk apa? Baca Fatihah. Hak subuh ku awak buat selama ni ada cenuk, ada nah dia. Ada tempat rajak. Mana ni dia ni kata ni? Ni. Tua kitab ni kata apa sunnah dia kata doa dia dengan selawat ke atas Nabi dan dia baca surah Al-Fatihah. Lepas tu tengok sosok itu tajuk sah. Ada pun bahasa yang secara laiknya fa amma salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adapun selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam fali hadis sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kita tu hadis yang dicerita diriwayat oleh Ali radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu du'ai mahjubun hatta yusalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad. Setiap doa itu tersekat, mahjubun tersekat, sehingga dia tu selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selawat ke atas keturunan baka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali. Selawat atas Nabi dan titih baris Nabi. Gitulah. Kata Ali radhiyallahu anhu, Nabi royak kata lagu tu, kena selawat ke atas aku. Tu ada. Wa amma qiraatul Fatihah, adapun baca Fatihah tu fatawassulan biha ila Allah. Kita hanya tawassul dengan Allah, minta dengan Allah, bersandar dengan Allah. Apa ni? Kita ni harap-harap dengan Allah. Selepas pada doa kita harap-harap dengan Allah, lepas ada kita doa, kita ambil kala dia mari baca untuk dia terima doa kita. Tu lepas kita minta dengan dia, lepas tu kita harap-harap dia terima juga, kita ambil Fatihah mari baca. Kata surah kita ni, li yujiba doa'ana, supaya dia tu terima doa kita. Tahqiqan li qaulihi ta'ala wabtawu ilaihil wasilah. Ni untuk nak tahqiq, nak menyapa kepada apa yang Tuhan berfirman, carilah wabtawu ilaihil wasilah, cari jalan untuk nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan cara nak menuju, nak berapat dengan Tuhan ni, ambil ayat dia mari baca. Tu kerana surah Fatihah ni adalah sehebat-hebat surah yang ada dalam Quran. A'zamu surah fil Quran. Surah Fatihah ni seagung-agung surah yang ada dalam Al-Quran. Sebagaimana hadis yang diriwayat oleh Sa'id bin Mu'alla
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, Nabi kata kepada Ibnu Mu'la, ala u'allimuka a'zam suratan fil Quran. Mu nak tahu tak? Ibnu Mu'la kena ayat umum. Satu surah dalam Quran yang lebih agung, mulia sungguh, hebat sungguh dalam Quran ni. Aku nak ayat umum. Mu nak tahu tak? Tapi kena ayat bila? Qabla an akhruja minal masjidi. Sebelum aku nak terbit daripada masjid ni kena ayat umum. Tapi kita ayat agila ni. Nabi royak kepada Abi Sa'id Al-Mu'alli tadi. Tu bila Nabi sudah semaya, dia pun pergi jumpa dengan Nabi. Maka fazakartuhu, maka aku sebut. Tadi mengoyak kata nak royak aku satu surah yang paling hebat yang ada dalam Quran. Aku nak ingat kamu kelik ni. Maka Nabi pun bacalah alhamdulillahi rabbil alamin. Tu waktu alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul musani wal qur'anil azim alladhi utaituhu. Ni tu baca alhamdulillah lepas pada doa. Hak tu mana nak ayat kata surah Fatihah ni surah yang agung yang ada di dalam Al-Quranil Karim. Hak lain pun agung mulia belaka, tapi ya adalah ramai-ramai ni besar hebatnya surah Al-Fatihah. Banyak sajalah pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung semula pula. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada apa nak siapa nak tanya? Ada nak tanya? Ada nak tanya mana? Ada tak? Ada. Ada dah. Ada dah. Ada uti laka dah, tak ada insya-Allah. Pandai laka dah tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mufarraqan wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah.